Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam PDPR Sains. Pada hari ini kita masih lagi dalam tajuk kemahiran saintifik, kemahiran proses sains. Dan pada hari ini kita akan bincangkan contoh-contoh soalan yang terdapat dalam kertas 2 dan saya akan terangkan kemahiran proses sains yang kamu perlu kuasai untuk menjawab soalan tersebut. Baik, kita lihat contoh soalan. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 12 dan 13. Okey. Pertama sekali, apabila kamu membaca soalan, tolong baca berulang kali, 2 atau 3 kali. Kemudian yang kedua, kamu perlu gariskan kata kunci soalan supaya kamu tidak lari daripada kehendak soalan. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Berdasarkan situasi di bawah, kenal pasti inference tentang kejadian yang berlaku. Okey, kata kunci di sini ialah inference. Jadi, kamu perlu gariskan atau bulatkan perkataan inference. Okey, inference ialah sebab. Okey, jadi kemahiran proses sains yang kamu perlu kuasai di sini ialah kemahiran membuat inference atau memberi inference. Jadi untuk jawapan, ayat kamu mesti ada perkataan kerana ataupun disebabkan. Okey, kita lihat contoh jawapannya. Okey, kejadian tersebut berlaku mungkin disebabkan oleh perbuatan monyet yang datang dari kawasan belukar sekolah. Okey. Baik, seterusnya kita lihat contoh soalan yang kedua. Okey, kita lihat sama-sama. Hipotesis di bawah dibuat oleh Lim ketika bermain gasing bersama-sama dengan rakan-rakannya. Semakin bertambah lilitan tali pada gasing, semakin bertambah tempoh masa gasing berputar. Okey, ini gasing . Daripada hipotesis di atas, kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi di sini kata kunci yang awak perlu gariskan ialah hipotesis. Hipotesis telah pun diberi. Kemudian daripada hipotesis, apakah kata kunci daripada ayat ini? Lilitan tali pada gasing dan tempoh masa gasing berputar. Okey, sekarang macam mana kita nak tentukan pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas? Okey, manipulasi ialah yang sengaja kita ubah di awal eksperimen. Manakala bergerak balas ialah pemerhatian ataupun hasil eksperimen. Jadi kalau kita tengok pada ayat ni, yang mana kita buat dulu? Kita lilit tali pada gasing dulu ke kita ukur tempoh masa gasing berputar dulu? Mestilah kita lilit tali pada gasing. Jadi untuk soalan ini, kemahiran yang kamu perlu kuasai ialah kemahiran mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, jadi saya nak tunjukkan contoh bagaimana pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh bergerak balas ni kaitan dia. Okey, contoh lilitan tali pada gasing. Makin banyak kita lilit, okey, semakin bertambah tempoh masa gasing berputar. Makin banyak, makin lama gasing tu berputar. Okey, untuk manipulasi kita tentukan ataupun kita ubahkan bilangan lilitan tali tu di awal eksperimen. Contoh untuk yang pertama, kita buat lilitan sebanyak 5 lilitan. Okey, kemudian tempoh masanya ialah katakanlah 15 saat. Okey. Kemudian yang kedua, kita buat lilitan sebanyak 10 lilitan. Dan pemerhatian kita dapat 20 saat. Okey, jadi di sini daripada 5, 10. Okey, lilitan tali bertambah. Kemudian 15, 20. Tempoh masanya pun bertambah. Okey, jadi 5, 10 ini ialah pemboleh ubah manipulasi yang kita sengaja ubah. Manakala 15 dan 20 ini ialah tempoh masa gasing berputar yang kita ukur di akhir eksperimen. Okey, jadi kita dah boleh tahu pemboleh ubah manipulasi ialah lilitan gasing pada
lilitan tali pada gasing, dan boleh ubah bergerak balas ialah tempoh masa gasing berputar. Kamu perlu berhati-hati sebab kebanyakan akan terbalik semasa nak menentukan yang mana manipulasi, yang mana bergerak balas. Awak ingat bergerak balas itu ialah hasil eksperimen. Okey. Baik, kita lihat contoh yang ketiga pula. Perhatikan situasi di bawah. A, B, C. Ramalkan apakah yang akan berlaku selepas gambar C. Apakah boleh ubah dimanipulasi dan boleh ubah bergerak balas dalam situasi di atas. Okey, jadi kata kunci yang perlu kamu gariskan ialah ramalkan apa yang berlaku selepas gambar C. Dan yang kedua, pemboleh ubah. Okey, dia tanya pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, soalan ini menguji kemahiran meramal dan kemahiran mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, kita tengok apakah yang akan berlaku selepas gambar C. Kita tengok gambar A, gambar B, gambar C. Gambar A, gambar B, gambar C. Beza pada apa? Beza pada bilangan batu dalam jug tersebut. Okey. Gambar A tak ada batu. Apa yang berlaku? Burung tak dapat minum air. Gambar B, dia masukkan batu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 biji batu. Apa yang berlaku? Aras air dalam jug akan naik. Kemudian gambar C, dia letak lebih banyak batu. Apa yang berlaku? Aras air meningkat dengan lebih tinggi. Ramalkan selepas gambar C. Gambar C, apa yang berlaku? Apa yang dilakukan oleh burung tersebut? Dia dah boleh minum. Jadi kamu punya ramalan burung gagak dapat minum air daripada jug tersebut ataupun balang. Okey, ramalan macam mana kita nak buat? Kita kena tengok pada situasi yang berlaku lah. A, B, C. Dia punya pemboleh ubah tu apa yang berbeza? Bilangan batu ataupun aras air. Okey. Jadi kamu dah boleh jawablah ramalan untuk soalan A. Seterusnya soalan B, apakah pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas? Dimanipulasi tu yang di awal eksperimen, yang berubah, yang sengaja diubah. Dalam situasi ini apa yang berbeza? Yang berbeza ialah ni tadi. Okey. Bilangan batu. A tak ada batu. B ada sedikit batu. Dan C ada banyak batu. Itulah pemboleh ubah manipulasi. Bilangan batu. Okey, kemudian pemboleh ubah bergerak balas. Apa dia pemboleh ubah bergerak balas? Apakah hasilnya bila kamu masukkan batu? Bila burung gagak tu masukkan batu, apa hasilnya? Apa yang berlaku? Apa yang berubah? Aras air dalam balang tersebut. Okey. Okey. Cikgu harap kamu jelas macam mana nak mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okay, sebelum ni pun cikgu dah bagi contoh banyak macam mana kamu nak kenal pasti pemboleh ubah. Kamu ingat Mary Brown. M dulu baru B. Kita buat dulu manipulasi dulu, kita manipulasikan dulu perkara tu, barulah kita boleh dapat hasilnya. Barulah kita boleh dapat pemboleh ubah bergerak balas. Seterusnya, soalan yang keempat. Kita tengok
Okey, Amir menjalankan suatu penyiasatan ke atas 3 helai tuala yang sama jenis dan saiz. Dia menuangkan 50 ml air pada setiap tuala dan menimbang semua tuala tersebut. Jisim awal setiap tuala telah direkodkan. Dia meletak tuala X, Y dan Z seperti rajah berikut di bawah cahaya matahari. Okey, soalannya panjang. Kamu perlu baca 2 atau 3 kali. Kemudian gariskan kata kunci soalan. Okey, jadi kita gariskan kata kunci soalan. Okey, yang penting di sini ialah tuala tu sama jenis dan saiz. Okey, kemudian dia menuangkan 50 ml. 50 ml pun penting. Okey, dan menimbang semua tuala tersebut. Jisim awal setiap tuala telah direkodkan. Okey, jisim awal tu maksudnya jisim yang bersama dengan air tadi. Dia meletakkan tuala X, Y dan Z seperti rajah berikut di bawah cahaya matahari. Kita tengok gambar X, Y dan Z. Okey, kita tengok gambar dia. Okey, berbeza gambar. Berbeza dari segi apa? Okey, tuala tu. Macam mana dia letakkan tuala dalam dulang tu. Okey. Kemudian selepas 3 jam Amir menimbang semula jisim setiap tuala selepas 3 jam. Okey, apakah tujuan penyiasatan ini? Okey, macam mana nak jawab soalan tujuan? Gariskan perkataan tujuan. Okey, untuk soalan tujuan, kamu wajib ingat ayat ini. Untuk mengkaji hubungan antara PM dan PB. Tapi kamu ingat, dalam ayat kamu jangan kamu tulis PM dan PB. Kamu kena cari apa itu PM, apa itu PB. Okey, kita tengok apa PM dia. PM ialah pemulibah manipulasi yang sengaja diubah di awal eksperimen. Apa yang diubah, apa yang tak sama dalam susunan dalam gambar tuala X, Y dan Z. Apa yang berbeza? Yang berbeza ialah keadaan tuala ataupun bagaimana tuala diletakkan dalam dulang. Okay, jadi PM ialah, sebelum nak jawab soalan tujuan, mesti kita kena tahu PM dan PB. PM ialah keadaan tuala. Okay, macam mana tuala tu dibentang, macam mana tuala tu dilipat. Kemudian PB, apakah hasilnya, apa yang kita ukur. Okey, kita ukur apa selepas 3 jam tu? Jisim tuala. Mesti ada selepas 3 jam. Kalau tak ada selepas 3 jam, salah. Okey, sebab jisim tuala di awal eksperimen pun boleh ubah juga. Cuma jisim tuala di awal eksperimen ialah boleh ubah dimalarkan. Okey, dimalarkan tu maksudnya sama. X, Y dan Z di awal eksperimen tuang 50 ml air, lepas tu timbang. Jadi dia punya jisim sama. Yang tak sama ialah PB, pemulibah bergerak balas. Okey, jadi untuk menjawab soalan tujuan tadi, mesti ada ayat yang saya bagi ni. Untuk mengkaji hubungan antara keadaan tuala dan jisim tuala selepas 3 jam. Itu ayat yang kamu wajib gunakan untuk menjawab soalan tujuan. Okey, baik. Seterusnya, ramalkan susunan tuala mengikut jisim akhir secara menaik. Secara menaik maksudnya kecil. Kecil. Yang paling ringan kepada yang paling berat. Okey, jadi pada pendapat kamu, tuala yang mana yang paling ringan di akhir eksperimen? Selepas 3 jam, yang paling ringan ialah tuala Z. Okey. Sebab apa? Sebab dia bentangkan dengan luas. Okey, kalau Y dan X dia dah
dia dah lipat, dia dah gulung. Jadi permukaan yang terdedah kepada cahaya matahari tu sedikit. Okey, itu menyebabkan tuala tu lambat kering. Jadi secara menaik, mestilah yang paling ringan, yang paling cepat kering iaitu Z, kemudian Y, kemudian X. Okey, untuk ramalkan ni, kemahiran meramal lah. Macam mana kita nak ramal, kita kena tengok pada gambar. Kita tak boleh suka-suka hati nak ramalkan Y kering, Y paling ringan, Z paling berat, tak boleh. Mesti berdasarkan eksperimen tersebut. Seterusnya, nyatakan inference berdasarkan perbezaan jisim akhir tuala X. Okey, inference Z. Okey, semasa menjawab soalan ini, kamu hanya perlu bagi sebab bagi tuala Z. Okey, tuala Z paling ringan tadi kan di akhir eksperimen selepas 3 jam. Sebab apa? Sebab luas permukaan terdedah. Luas permukaan terdedah paling tinggi. Cikgu guna warna hijau pula. Okay, jadi sebab untuk C, jawapannya kerana luas permukaan terdedah tuala Z paling tinggi. Baik, seterusnya kita lihat contoh soalan yang terakhir, iaitu soalan yang kelima. Okey, kita tengok sama-sama. Soalan Bagian Pertanian telah merekodkan pemerhatian isi padu susu yang diperoleh pada tahun 2015 seperti jadual di bawah. Okey, jadual telah diberikan. Jadi maklumat ni kamu kena fahamkan. Penternak kambing ada 2, iaitu Encik Yusof dan Encik Ramli. Kemudian isi padu susu yang diperah mengikut bulan dalam liter. Kemudian bulan Februari, Mac, April dan Mei. Okey, tuliskan inference berdasarkan perbezaan isi padu susu yang diperah bagi ternakan Encik Yusof dan Encik Ramli. Okey, dia nak kamu bagi inference. Bulatkan perkataan inference, kemudian perbezaan isi padu susu yang diperah. Perbezaan. Okey, bagi ternakan Encik Yusof dan Encik Ramli. Jadi soalan ni dia minta kamu bagi sebab perbezaan isi padu susu Encik Yusof dan Encik Ramli. Kita tengok perbezaan dia apa. Encik Yusof punya Februari 350, Encik Ramli 150. Siapa banyak? Encik Yusof banyak. Bulan Mac, Yusof 405, Encik Ramli 245. Siapa banyak? Encik Yusof juga. April pun sama, 608 dan 365. Mei 704 dan 526. Jadi perbezaannya apa dia? Encik Yusof punya isi padu susu yang diperah lebih banyak daripada Encik Ramli, dan kamu perlu nyatakan sebab di sini. Apakah sebabnya? Okey, banyak sebab yang boleh dibuat. Contohnya, contoh paling mudah, sebab paling mudah bilangan kambing. Bilangan kambing Encik Yusof lebih banyak daripada bilangan kambing Encik Ramli. Jadi bila kambing banyak, susu pun banyak. Contoh situasi, Encik Yusof ada 100 ekor kambing, Encik Ramli pula ada 50 ekor kambing. Itulah sebab dia. Dalam soalan ni dia tak bagi tahu kamu apa-apa petunjuk. Jadi kamu boleh letak apa-apa inference yang sesuai. Selain bilangan kambing tadi, boleh jadi juga spesies kambing Encik Yusof lebih berkualiti, lebih baik daripada Encik Ramli, ataupun baka. Kemudian kaedah pemerahan. Mungkin Encik Yusof gunakan mesin, Encik Ramli guna tangan. Okey, banyak sebab yang kita boleh buat. Okey, kemudian B, berikan inference lain berdasarkan pemerhatian di atas. Okey, inference lain maksudnya dia nak sebab lain lah. Okay, tadi saya dah bagi beberapa contoh. Jadi kamu pilih satu saja inference untuk letak di A dan inference lain letak di B, sebab yang lain. Okey,
Kemudian soalan C, nyatakan hubungan antara pembuluh ubah dimanipulasi dengan pembuluh ubah bergerak balas berdasarkan inferens DA. Okey, dia nak hubungan. Untuk soalan hubungan, kamu gunakan perkataan semakin. Okey, kaitkan pembuluh ubah manipulasi dan pembuluh ubah bergerak balas. PM di sini ialah apa? Berdasarkan A tadi tu. A tadi. Berdasarkan A, kita tengok apa inferens yang pertama. Contoh, inferens untuk soalan A tadi, kamu jawab bilangan kambing. Bilangan kambing Cik Yusof tadi tu lebih banyak kan daripada Encik Ramli. Jadi untuk soalan C, kamu kena kaitkan hubungan bilangan kambing tu dengan isi padu air, isi padu susu tadi. Okey, jadi hubungan di sini gunakan perkataan semakin bertambah bilangan kambing semakin bertambah isi padu susu yang diperah. Okey, pastikan dia punya PM sama dengan soalan A tadi. Kalau tak sama, jawapan kamu boleh jadi salah. Okey, jadi mesti kaitkan inference yang DA tadi untuk kamu buat hubungan bagi soalan C. Seterusnya, pindahkan data dalam jadual ke dalam bentuk komunikasi yang sesuai. Okey, biasanya soalan begini daripada jadual mudah untuk kita pindahkan dalam bentuk carta palang. Okey, carta palang biasalah ada pembuluh ubah manipulasi dan pembuluh ubah bergerak balas. Pembuluh ubah manipulasi ialah bulan, pembuluh ubah bergerak balas ialah yang panjang-panjang ni. Ni yang panjang-panjang ni masukkan dalam sini. Tulis kat sini. Okey, isi padu apa. Kemudian ada dua penternak, mesti ada dua palang lah untuk setiap bulan. Okey, jadi anggarkan. Okey, untuk Februari, siapa banyak? Encik Yusof. Kemudian Encik Ramli. Okey. Kemudian kamu buat pula March. Ini tadi Februari, labelkan. Kemudian March. Sampailah habis. Okey, berhati-hatilah masa membuat carta palang tu, pastikan dia punya skala tu betul. Okey, kalau kamu tak nak ataupun kamu boleh juga, kalau kamu tak letak skala ni, kamu letak senggatan saja dan pastikan susunan palang tu ketinggiannya betul. Contoh 350 kat sini 405. Mestilah March punya lebih tinggi daripada Februari. Kemudian April lebih tinggi, Mei lebih tinggi lagi. Okey, kamu boleh rujuk buku teks. Okey, jadi cikgu nak kamu tolong jawab soalan 1 hingga 5 dalam buku latihan yang kecil. Sekian, terima kasih.